Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita akan bahaskan, ini kita berada di bahagian yang pertama. Kita akan bahaskan surah Al-Qalam ayat yang ke-17. Alhamdulillah hari ini ayat kita agak panjang sikit, so boleh kita pisahkan ayat ni kepada 3 bahagian. Ini mudah-mudahan tuan-tuan Allah pemudahkan kita lah. Dan seperti biasa saya akan mukadimahkan pengajian kita menggunakan bahasa Arab, dan sekali lagi saya tak jemu-jemu ingatkan tuan-tuan kelas kita ni sebenarnya ialah untuk tuan-tuan praktis dengar saya mengajar menggunakan bahasa Arab. Tujuannya apa tahu? Tujuannya bila tuan-tuan baca Al-Quran, makna Al-Quran yang tuan-tuan baca tu akan cepat tangkap. Jadi apa yang saya baca tu, kalau tuan-tuan apa yang saya sebut dalam bahasa Arab tu tuan-tuan dapat tangkap dengan baik, insya-Allah bila tuan-tuan dengar imam baca Quran ataupun apabila tuan-tuan baca, mudah-mudahan makna dia akan cepat, boleh tuan-tuan tangkap makna dia. Biasanya kalau pelajar-pelajar kita sebelum ni, ikut pengalaman saya, dalam 4-5 bulan tu dia dah start dah, untuk tangkap apa yang dibaca melalui Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan sabar InsyaAllah. Teknikal semua tuan-tuan dah tak ada masalah tuan-tuan dah belajar selama 10 bulan dulu dengan kita kan. Jadi ni masanya untuk tuan-tuan praktis Ni kalau kita tengok macam, kalau nak bagi contoh, kita belajar memandu, tuan-tuan dah tahu dah semua kat mana signal, kat macam-macam cara nak kona, nak tukar gear, semua tuan-tuan dah tahu Jadi ini kita proses untuk on the road lah kita kata Baik, saya nak mukadimahkan pengajian kita gunakan bahasa Arab, dan nanti kita tadabbur ayat ni gunakan bahasa Arab. Di situlah nanti saya nak tuan-tuan faham apa yang saya sebut, perkataan-perkataan yang saya gunakan insya-Allah. Baik, al-yaum nahnu sanwasilu dirasatana. Al-yaum hari ini, nahnu sanwasilu. Nahnu tu kita, sa akan nuwasilu. Nuwasilu kita sambung Nahnu sanwasilu dirasatana. Dirasah tu maknanya pelajaran kan Nahnu sanwasilu dirasatana. Nahnu sanaqra, kita akan baca, wa nahnu sanashrah, kita akan syarahkan, wa nahnu sanu'rab, dan kita akan i'rab, wa nahnu sanatadabbur fi lughah al-arabiyah, kita akan tadabbur menggunakan bahasa Arab. Wa fil akhiri nahnu sanu'rab lah. Tadi kita dah kata sanu'rab. Fil akhiri nahnu sanu'rab, di ujung nanti, di akhir nanti kita akan i'rab al-ayah, satu ayat min surah Al-Qalam, dari surah Al-Qalam, yakni al-ayah raqam, iaitu ayat sepotong ayat, nombor, raqam tu nombor, sab'ata asyarah. Sab'ah 7, asyarah tu 11 lah, sab'ata asyarah 17 Okey, al-an tu sekarang, ana aqra, saya baca, wa antum tasma'una jaidan, saya baca, tuan-tuan dengar elok-elok Okey, kita tengok ayat ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya besarkan sikit sebentar tuan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Maksud dia apa? Inna balawnahum, ni kita potonglah rangkap bagi senang sikit, saya nak jelaskan tuan-tuan makna dia. Inna balawnahum kama balawna ashabul jannati, ni kita consider sebagai rangkap yang kedua. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Okey. Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Sesungguhnya kami telah menguji mereka. Mereka ni kalau dalam konteks ayat ni, dalam kebanyakan penafsiran rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy tuan-tuan yang sama perangai dia dengan golongan yang akan diceritakan sekejap lagi Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka, kata Allah, kama balawnahum ashabal jannati, seperti mana kami telah uji pemilik kebun, para pemilik kebun. Sebagaimana kami telah uji para pemilik kebun. Ni dulu, zaman dulu ada satu kelompok yang menjadi pemilik kepada sebuah kebun dia bukan pemilik asal. Pemilik asal ni bapa-bapa dia orang atuk nenek dia orang ataupun bapa dia orang merupakan seorang yang soleh. Jadi apabila bapa dia mati, anak-anak dia telah pun mengambil alih kebun tersebut. Seperti mana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Maknanya bukan bapa dia tahu, anak-anak dia tu.
iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika ya mereka telah bersumpah bahawa pasti ya mereka akan memetik ataupun apa kita sebutlah, mereka akan mengutip hasilnya pada waktu pagi. Ketika mereka bersumpah mereka akan keluar pagi-pagi untuk mengutip hasil. Latar belakang cerita dia lebih kurang macam ni tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ni menguji orang-orang kafir Quraisy itu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji pemilik-pemilik kebun. Jadi pemilik kebun ni tuan-tuan, bapa mereka merupakan seorang yang soleh dan memberi hak-hak orang miskin hasil daripada kebun yang dimiliki oleh orang itulah. Tapi anak-anak dia selepas anak-anak mengambil alih, mereka tak mahu memberikan hak-hak orang miskin tersebut. Dan mereka bersumpah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka ni nak keluar pagi-pagi untuk memetik hasil. Pagi-pagi keluar adik-beradik dia untuk kutip hasil. Tujuannya apa tahu? Tujuannya supaya tak sempat lagi orang miskin tu datang untuk ambil hak mereka. Jadi pagi-pagi lagi mereka dah keluar untuk kutip hasil. Jadi kat sini mereka tak sebut insya-Allah tuan-tuan. Ketika mereka bersumpah untuk memetik hasil itu pada pagi-pagi buta, tu maksud dia. Jadi apa yang Allah Taala kenakan ke atas mereka, nanti Allah Taala akan kenakan ujian ke atas mereka, tu maksud dia. So faham tuan-tuan? Sesungguhnya kami telah uji orang-orang Quraisy itu seperti mana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah mereka akan keluar pagi-pagi untuk mengutip hasil tanpa menyebut insya-Allah, tanpa menyebut insya-Allah. Banyak tuan-tuan, banyak yang kita boleh ambil melalui ayat ni tuan-tuan. Nanti kita patah balik dekat ayat tu, ada banyak benda yang kita boleh ambil melalui ibrah yang kita boleh ambil melalui ayat ni. Yang pertamanya apa tahu? Yang pertamanya ialah hak orang miskin tu wajib kita tunaikan. Ini kalau kita tengok dalam konteks ayat ni, cerita latar belakang cerita dia dan sebagainya. Hak orang miskin yang wajib ditunaikan. Yang keduanya ialah tentang keyakinan bahawasanya apa yang nak terjadi itu mesti dengan izin Allah Azza wa Jalla. So insya-Allah tu selalu kena bermain di bibir kita. Ketiga, kemakmuran dan kejayaan itu akan kekal kalau kita menjaga hak-hak Allah. Hak orang miskin tu adalah perintah Allah, jadi maknanya itu adalah hak-hak Allah. Itu antara benda yang kita boleh ambil melalui ayat ni. Okey tuan-tuan. So kita cuba tadabbur ayat ni tapi menggunakan bahasa Arab insya-Allah. Okey, yang pertama tuan-tuan kathiru minal ibrah ataupun wajadna kathiru minal ibrah fi hadhihi al-ayah al-qasirah. Kathiru minal ibrah fi hadhihi al-ayah al-qasirah. Maksudnya apa? Kathiru minal ibrah, banyak ibrah, ada banyak ibrah. Kathir tu banyak, minal ibrah banyak daripada ibrah ataupun pengajaran fi hadhihi al-ayah al-qasirah. Bukan sa, sin di dalam ayat yang pendek ni. Qasir tu maknanya pendek, tawil kan panjang kan, qasir tu maknanya pendek. Ayat ni pendek je, tapi kathiru minal ibrah ataupun wajadna kathiru minal ibrah fi hadhihi al-ayah al-qasirah. Fi hadhihi al-ayah al-qasirah. Ibrah al-ula, pengajaran yang pertama, yakni an huquqil masakin, Ibrah al-ula, pengajaran yang pertama tentang huquqil masakin. Hukuk maknanya hak-hak, hak bahasa Melayu pun sama. Huquqil masakin, hak-hak orang miskin. Wajadna kathiru minal ibrah fi hadhihi al-ayah al-qasirah. Ibrah al-ula yakni an huquqil masakin. Hak-hak orang miskin. Kemudian athaniyah, ibrah athaniyah, yakni la budda an nuwaqqina anna kulla syai'in sayahdusu biiznillah. Ni yang kedua, yakni la budda an nuwaqqina. Maknanya la budda ni tidak dapat tidak ataupun mesti. La budda tidak dapat tidak. Biasa orang Arab guna perkataan ini. La budda ni tidak dapat tidak
La budda an nuwaqina, an bahawa nuwaqina, perkataan yakin. Nuwaqina kita yakin, nun dipangkal kan. La budda an nuwaqina, la budda an nuwaqina. Tidak dapat tidak ataupun mesti kita yakin anna sesungguhnya kulla syai'in, sesungguhnya semua segala sesuatu, kulla syai'in segala sesuatu sayahdusu maknanya akan terjadi biiznillah, dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah. La budda an nuwaqina kulla syai'in sayahdusu biiznillah, biiznillah. Tu poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga tuan-tuan. At-taibah wal amwal sayabqa idza nahfazu huquqallah. Lagi sekali, at-taibah kebaikan, kemakmuran, at-taibah kebaikan ataupun kemakmuran, wal amwal dan harta benda, ya, sayabqa ia akan kekal idza apabila nahfazu huquqallah, apabila kita menjaga hak-hak Allah. Okey, lagi sekali tuan-tuan. At-taibah. At-taibah ni maknanya kebaikan-kebaikan ataupun kemakmuran-kemakmuran boleh. At-taibah kebaikan ataupun kemakmuran. At-taibah wal amwal. Amwal ni tahulah harta benda, mal. At-taibah wal amwal sayabqa. InsyaAllah akan kekal. InsyaAllah akan kekal. Yabqa, baqa kan kekal kan. Sayabqa, ia akan kekal. Idza, jika ataupun apabila nahfazu, kita jaga huquqallah. Hukuk dah tadi dah pakai kan, hukuk maknanya hak-hak, hak-hak, jamak, huquqallah. At-taibah wal amwal sayabqa, sayabqa idza nahfazu huquqallah, idza nahfazu huquqallah. Tu ya. So cuba tuan-tuan nak ulang balik kalau tuan-tuan tak ingat perkataan yang saya gunakan. So insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan. Rewind balik, dengar balik satu-satu. Okey, kita tengok teknikal apa yang kita boleh ambil melalui ayat ni tuan-tuan. Kita cuba ambil inilah inna balawnahum. Okey, kalimat yang pertama ni ada dua kalimat tuan-tuan. Inna nanti saya besarkan sebentar . Inna balawnahum. Kalimat yang pertama inna. So inna ni dia sesungguhnya dia merupakan kalimat haraf. Ingat tak haraf? Jadi kalau haraf gelaran dia apa tuan-tuan? Sesungguhnya. Gelarannya ialah haraf taukid ataupun haraf penegasan kan. So setiap kali tuan-tuan jumpa inna mesti hendak kepada subjek dan khabar. Subjek dan khabar. Subjek kepada inna ni mana tuan-tuan? Sesungguhnya kami balawnahum, kami uji mereka. Jadi subjek kepada sesungguhnya tu ialah kami lah. Okay, khabar kenapa dengan kami? Kami uji mereka tu maksud dia. So inna dia merupakan kalimat haraf. Dia merupakan haraf taukid tapi dia ada berperanan dalam teknikal nahu yang mana dia akan hendak kepada dua perkara. Yang pertama dia nak subjek dan khabar, yang kedua dia akan memberi baris ini secara teknikalnya dia akan bagi baris pangkat mansub kepada subjek dia dan dia akan bagi pangkat marfu' kepada khabar dia. Sebab tu tuan-tuan tengok innallaha bukan hu atau hi. Innallah mesti ha. Allah innallaha khabirun. Kenapa dia baca run bari depan? Sebab dia adalah khabar kepada inna itu tadi. Okey, tapi sekarang ni kat sini kita tak boleh nak implement. Sebab apa? Sebab subjek dia ni isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi kan, isim dhamir, isim ganti nama diri. So kita tak boleh nampak baris dia secara zahir lah. Balawnahum ni pun dia punya khabar dia pakai fa'il kan, jumlah fa'iliyah. So kita tidak boleh implement baris di situ. Semua baris tu ada dekat dalam kepala kita sajalah. Okey, kalimah na maknanya kami, ini merupakan kalimat isim. Dia ni khabar kepada subjek kepada inna. Kami ganti nama diri dalam na ni sebenarnya ialah nahnu. Kami tu rujuk kepada Allah dan kerajaannya lah. So ini dia mabni lah tuan-tuan. Kalau pelajaran peringkat ketiga. Mabni tak payah bahas soal baris. Balawna ini merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il madhi kan ada telah kan. So dhamir dalam balawna ialah nahnu ataupun kami. Kami rujuk pada siapa? Kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya juga. Kalau kalimat ni fi'il madhi dia mabni, tak payah bahaskan soal baris. Kemudian kalimat yang terakhir ialah hum.
apa ni, ini ialah kalimat fa'il, ganti nama diri ialah kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Maf'ulun bih ada tak? Maf'ulun bih ni ada, iaitu hum ni. Ingat tak petua saya, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat fa'il, so secara automatik ganti nama diri inilah yang menjadi maf'ulun bih dia kan. So maf'ulun bih ni maf'ulun bih dia. So hum ialah merupakan kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. Dan dia jadi dhamir kepada siapa tuan-tuan? Dalam kebanyakan tafsir dia jadi dhamir kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu maksud dia. So ini ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. So dia mabni tuan-tuan. Tak boleh baca apa tu? Balauna huma, huma tak ada orang baca huma. Apa sebab dia walaupun dia maf'ulun bih tapi dia tak boleh dibaca dengan baris, tak boleh dibaca dengan baris atas, dia kena maintain sebab dia mabni. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa pada bahagian yang kedua insya-Allah.